الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita akan menyambung lagi kisah sirah Nabi Yusuf AS. Dan malam ni saya kira merupakan malam yang last lah dalam perbincangan kisah Nabi Allah Yusuf. Kita dah mai pada penghujung bab. Ibn Katsir bawakan kepada kita beberapa pedoman dan penutup kepada cerita ini, insya-Allah. Baik. Okey. Al-Imam Ibn Katsir memulakan dengan petikan surah Yusuf, ayat yang panjang, bermula daripada ayat 80 sampai ayat 84. Yang mana bermaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tatkala mereka berputus asa daripada keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua antara mereka, tidakkah kamu ketahui bahawa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji darimu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah mensia-siakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan Mesir sampai ayahku mengizinkanku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Sekali-kali kami tidak dapat mengetahui barang yang gaib. Dan tanyalah penduduk negeri yang berada di situ, dan kafilah yang datang bersamanya, dan sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang benar. Kami adalah orang-orang yang benar. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatanmu itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka, yakni anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua belah matanya menjadi putih kerana kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Baik. Panjang. Surah Yusuf ayat 80 sampai 84. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keadaan saudara-saudara Yusuf ketika mereka mengalami keputusasaan mengenai keputusan Yusuf berkenaan dengan saudaranya, yakni Bunyamin, yang harus ditahan bersama Yusuf. Lalu mereka bermusyawarah antara sesama mereka, dan saudara tertua dalam kalangan mereka, Ruwaibil, mengatakan tak mau balik Mesir. Ini kita cerita bulan lepas. Yang bila dah berlaku plot itu, yang mana Nabi Yusuf plan untuk perangkat adik dia Bunyamin. Tapi Bunyamin pun dah tahu dah, memang tujuan itu nak bagi Bunyamin stay dekat Mesir. Kemudian bila Bunyamin kena stay, abang-abang dia ni dah janji dekat Nabi Yakub yang akan nak bawa balik Nabi Yakub. Makanya bila Nabi Yusuf dah tahan, dia pun duduk susah hati. Dia fikir macam mana ni kalau kita tak bawa balik Bunyamin. Nabi Yakub dah pesan, kok mana pun kena bawa balik juga Bunyamin. Kalau kita tak bawa balik kali ni, ini kali kedua dah. Kali pertama hari tu zaman Nabi Yusuf dulu, zaman kecil-kecil dulu, kita janji dekat ayah kita nak jaga Nabi Yusuf, lepas tu kita pergi lempak dia dalam telaga. Tapi masalah dia kali kedua ni, kita memang tak penayang sungguh, kita memang tak buat sungguh, tapi Bunyamin budak pergi curi, tak boleh bawa balik juga. Tapi ayah kita tu dah tua, dah sakit, susah hati. Maka kata abang dia yang sulung ni, Ruwaibil, aku tak mampu balik nak menatap wajah ayah, jadi apa baliklah. Aku tak mampu, aku malu, tak tahu nak letak muka di mana, dan tak sanggup nak tengok reaksi ayah. Bila mana kita balik nanti, kita tak bawa Bunyamin. Sebab yang mereka pergi kali kedua tu, mereka bawa Bunyamin kan. Dia minta nak bawa Bunyamin. Baik. Itu sambungan dia lah. Maksudnya aku akan tetap tinggal di sini sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali pulang menghadap padanya, atau Allah memberi keputusan terhadapku, artinya mentakdirkan aku dapat mengembalikan saudaraku Bunyamin kepada ayahku. Baik.
Ibnu Syihaq dan yang lainnya berkata bahawa kerana mereka telah lengah dan mensia-siakan Bunyamin seperti mana kelengahan mereka terhadap Yusuf, maka ayahnya Yaqub mengatakan yang demikian itu seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, sesungguhnya balasan keburukan itu tidak lain hanyalah akibat dari keburukan sendiri. Ini penghujung ni dia banyak bermain ayat-ayat ya. Baik. Kemudian dia bermain ayat 84, dan kedua belah matanya menjadi putih kerana kesedihan. Yakni Nabi Yaqub menahan amarahnya kerana kesedihan dan kerinduan yang mendalam kepada Yusuf ketika anak-anaknya melihat kesedihan yang mendalam pada ayahnya akibat terpisah dari anaknya. Maka mereka berkata dengan lemah lembut, keramahan dan penuh berkasih sayang, dengan mengatakan, sentiasa demi Allah, sentiasa kamu mengingati Yusuf sehingga kamu menghidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Baik. Contoh ni cerita ni bila depa lepas Nabi Yusuf plan dengan Bunyamin ni, tahan Bunyamin di Mesir, abang-abang ni semua tak tahu cerita sebenar. Jadi depa tahu tak boleh buat balik Bunyamin ke Palestin tempat depa tu. Maka masa tu lah abang dia Ruwaibil kata, "Lah ni hangpa baliklah, aku tak mau balik, aku malu." Masa dia sampai di rumah menghadap Nabi Yaqub, dia cerita ke Nabi Yaqub, "Ayah, kali ni kami tak main-main ayah, sungguh. Memang bukan kami saja nak perkenal Bunyamin macam kes Yusuf dulu tu. Tapi kali ni memang Bunyamin buat salah sendiri. Dia pergi curi barang menteri tu. Sebab tu dia kena tahan ikut undang-undang Mesir, tak boleh bawa keluar. Rakyat yang masuk buat kesalahan dalam negeri tu." Oh, saya baru teringat satu undang-undang di Mesir. Allahu Akbar, dia tak main. Teringat undang-undang tu tapi tak ingat nama dia. Ustaz, ada tak kat dalam history? Tuan-tuan tahu yang kita sebut ni? Capitulation. Capitulation, dengar tak? Capitulation. Kapitulasi kat bahasa Melayu dia no. Capitulation. Capitulation system dekat Egypt ni, dia dekat Mesir. Unit juga dekat Mesir juga. Alang-alang kita cerita pasal Mesir ni. Zaman tahun 1809 Turki Uthmaniyah hantar Muhammad Ali Pasha kan pergi ke Mesir untuk menundukkan kebangkitan golongan, bukan kebangkitan, nak menundukkan, nak menyelesaikan sengketa rakyat. Masa tu di Mesir masih ada Mamluk. Maka Muhammad Ali Pasha P ni dia buat 1-2 perancangan dia dan dia sangat kejam ya? Dan akhirnya berlaku dalam tahun 1811, dia bunuh semua anak-anak keturunan Bani Mamluk yang masih laki-laki yang masih tinggal di Mesir. Tuan baca sejarah Muhammad Ali Pasha, dahsyat lah ya? Dia buat tu macam Abu Abbas As-Saffah buat masa Abbasiyah mula-mula dapat daulah daripada Umayyah. Lepas Abbasiyah dapat, dia panggil semua anak cucu Umayyah main makan malam. Buat makan malam, kemudian dia tutup pintu kemah, dibunuh semua mati. Tu kata As-Saffah sapu, dia sapu habis mati. Kecuali seorang ya, nama dia Abdul Rahman Ad-Dakhil ke. Dia lari pergi Afrika dan dia lari pergi Andalus. Sebab di Andalus masa tu dah ada port Umayyah. Umayyah dah buka awal lagi. Itu yang jadi Umayyah di Andalusia tu. Abbasiyah baik. Maka Muhammad Abu Abbas Muhammad Ali Pasha ni dia buat benda yang sama lah. Dia panggil makan malam semua kerajaan keturunan Mamluk di Mesir ni yang jadi kerajaan, yang jadi menteri kabinet ni dan keturunan dia main makan malam. Lepas tu dia tembak habis semua. Lepas tu dia mengasaskan pemerintahan sendiri dia dekat Mesir no? Lepas tu habis zaman dia main zaman anak cucu dia lah, Khedive Ismail 1860 lebih sampai Khedive Taufik 1879. Makin mengapu lah Mesir, makin boros semua sampai ada pemberontakan Arabi 1882, masuklah British ke Mesir. Itu cerita yang panjang. Tapi saya nak beritahu, dalam era zaman Khedive Taufik, Khedive Ismail ni anak cucu Muhammad Ali Pasha ni, mereka berhutang banyak. Mereka berhutang banyak dengan kerajaan luar, Perancis, British semua ni, dan mereka boros. Masa tu di Mesir sampai kena buat satu law, undang-undang capitulation system ataupun sistem undang-undang kapitulasi lah kot bahasa Melayu dia. Saya tak tahu bahasa Melayu dia apa. Capitulation system ni di mana orang-orang yang negara kaya yang ada kepentingan dekat Mesir, masa tu, rakyat dia boleh pergi duduk Mesir satulah, dia ada visa khas. Dia boleh ada
perkampungan dia sendiri. Forest City misalnya, contohlah, dia tak boleh nama tu, dia boleh nama lain. Tapi mereka boleh duduk di situ, tetapi undang-undang Mesir tak apply kat mereka. Oh, ni fakta sejarah, ya. Saya sebut rujukan saya ada dua. Satu sejarah dunia, Tamim Ansari. Satu lagi, tiga rujukan saya benda yang sama. Satu lagi Dr. Taufiq Yusuf Al-Wa'i, Al-Hadar Al-Alamul Islami. Satu lagi bahasa Melayu, Dr. Fadullah Jamil, Sejarah Asia Barat Moden. Tiga ni mencontohkan capitulation system yang berlaku di Egypt. Dan orang Perancis, orang British, orang yang ada kepentingan lah. Dia masa tu dia sebut British dengan Perancis lah. Mungkin di Eropah ada kerajaan lain. Tapi rakyat mereka yang negara tu ada bagi modal kat Mesir hutang kan. Jadi rakyat tu dia macam belagak. Dia boleh pergi duduk di Mesir, buka perumahan dia, dan undang-undang Mesir tak apply dekat tubuh badan mereka ni. So dia ada duit standard. Dan kesan dia apa? Mereka ni boleh pukul orang, boleh pakai RON 97, macam tu kan. Boleh penayar anak dara orang, memang berlaku. Bahkan dan kerajaan Mesir punya polis tak boleh buat apa kat mereka. Paling teruk pun tangkap mereka, hantar pergi mahkamah Eropah yang ada di Mesir. Dia dibicarakan ikut undang Eropah, dan akhirnya dia akan lepas. Eropah akan lepas. Dia memang tak kena apa. Dan kesan dia apa? Kepala-kepala ini mula masuk opium, masuk dadah. Pasal dia tak kena apa. Maka masuk ke anak-anak muda Mesir, pakai Ishak habis semua ni, binasa lah Mesir lepas tu. Sampai masuk 81 Urabi punya pemberontakan, 82 British masuk, sampai tu 53 kan, barulah Jamal Abdul Nasir naik. Contoh yang panjang. Tapi nak beritahu, dekat Mesir masa tu ada capitulation system, iaitu undang-undang yang mana orang luar duduk negara kita, orang luar dia kebal daripada undang-undang negara kita. Sebab negara dia bagi hutang banyak dekat negara kita, jadi kita kena tunduk dekat dia. Dia ada wilayah dia sendiri. Dia ada dekat satu kawasan tu ada satu wilayah sendiri, yang situ geng-geng dia ada sejuk. Geng-geng dia saja duduk, rumah-rumah depa memahai, dan depa bebas nak minum arak ke, nak berzina ke, nak mabuk ke apa ke, langgar orang tempatan pun tak jadi apa kat depa. Memang negara kita ataupun negara orang lain ataupun negara Islam yang lain, kalau kita pemimpin boros ke, ekonomi tak jaga ke, sampai tahap kita kena menggadaikan kedaulatan dan maruah kita, sampai jadi macam Mesir. Saya fikir Malaysia tak sampai tahap tu lah, tak ada lah kot, insya-Allah. Tapi sejarah pernah menyuratkan kisah tersebut. Dia berlaku dalam sejarah Asia Barat, pun di Mesir. Tapi ini berbeza lah. Ini Mesir sebelumnya, zaman Nabi Yusuf tak begitulah. Maksudnya walaupun Bunyamin bukan ada IC Mesir, tapi dia buat salah dalam Mesir, maka dia kena undang-undang Mesir lah. Malaysia okey kan, maksudnya kalau orang luar buat salah dalam negara kita, dia kena dakwa juga kan. Okey lah, macam tu adil lah. Cuma kita ada beberapa mahkamah yang lain, macam mahkamah tentera, mahkamah diraja apa kan. Saya ingat saya belajar mengajar am dulu, ada mahkamah yang lain. Tapi kok mana pun kita negara yang berdaulat lah. Baik. Maka tuan-tuan ada capitulation system. Kalau tuan-tuan nak cari lah. Baik. Maka lepas mereka cerita kat pak mereka, maka pak mereka ni Nabi Yaakob tak percaya dah. Pak mereka tak percaya dah. Maka pak Nabi Yaakob pun katalah, dulu hampa buat dah sekali, ni hampa buat pula kat Bunyamin. Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni dua beradik kan, dua beradik satu mak satu pak. Dua beradik satu mak satu pak. Maka Nabi Yaakob sedih sampai tahap menangis lah. Kemudian dia kata, bukan kami tak bohong ayah, betul, tanyalah orang yang pergi dengan kami, bukan kami berkenal, kami tak prank apa lah, memang Bunyamin yang buat kerja tu. Nabi Yaakob tak percaya lah kan. Maka Nabi Yaakob teringat kat Nabi Yusuf, teringat, dan dia sedih menangis sampai putih mata dia. Tak nampak mata dia. Baik. Hilang dah. Tadi saya tak nak ke sini. Okey, baik. Lalu Nabi Yaakob menjawab sebagaimana firman Allah, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Yaakob, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya kepada Allah lah aku mengadu wa bathi wa huzni, kesusahan dan kesedihan. Hazan ni sedih, kesedihanku kepada Allah. Mengadu hanyalah kepada Allah. Aku tak cerita kat hampa, aku tak abang kat orang, aku tak post di Facebook, aku tak post di TikTok, macam itulah.
Maknanya kesedihan itu aku khususkan untuk mengadu kepada Allah, sebab Allah sajalah yang boleh menyelesaikan masalahku. Hazan bermaksud sedih. Tetapi bahasa Arab kaya. Sedih ada banyak. Ada hammin, ghammin pun sedih. Tapi dia ada kesedihan yang hazan ni bermaksud kesedihan akibat perkara lalu. Hazan. Hilang anak ke apa yang lepas. Ya. Hammin sedih yang sekarang, present, yang sedang kita hadapi. Ghammin sedih yang akan datang, ataupun fear yang unknown, ataupun anxiety disorder. Dia anxiety, dia risau benda yang dia susah hati, tak boleh urus. Tapi dia masih dalam fasa kesedihan. Baik. Maka tuan-tuan sedih sampai tahap mata tak nampak. Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya, aku tidak mengadu kepada kamu dan tidak juga kepada orang lain, akan tetapi aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengetahui bahawa Allah Ta'ala akan memberikan kebahagiaan dan juga jalan keluar. Aku juga mengetahui bahawa mimpi yang pernah dialami Yusuf dulu akan menjadi kenyataan. Kan Nabi Yusuf cerita kat dia dulu, zaman kecil-kecil, dia nampak sebelah bintang, bulan dan matahari sujud kepada dia. Maka Nabi Yaqub optimis yang Nabi Yusuf masih hidup. Cuma dia tak tahu pergi mana, kat mana, buat apa. Tapi dia yakin memang Nabi Yusuf masih hidup. Baik. Tapi dia sedih sebab tak dapat jumpa lama dah. Sedih dengan perangai anak-anak dia semua tu. Tu yang sampai menangis dan sampai buta tu. Baik. Untuk itu, ketika aku dan juga kamu menyaksikan realiti yang terjadi pada diri Yusuf sebagai manifestasi dari mimpi yang pernah dialaminya itu, kita wajib syukur kepada Allah, sujud dan menghormatinya. Baik. Selanjutnya, tuan-tuan, hari itu kita terlepas, saya tak sebut. Pasal masa Nabi Yusuf keluar daripada penjara tu, kan saya kata Nabi Yusuf minta agar dibicarakan semula kan, nak cuci nama dia. Satu part yang saya terlepas sikit, yang mana Al-Aziz panggil balik semua bini menteri, tanya balik seorang-seorang. Semua bini menteri tak mengaku. Zulaikha seorang mengaku. Saya terlepas yang tu. Zulaikha mengaku dan dia kata, betul, memang saya yang goda Yusuf. Masa tu geng-geng dating yang lain marah lah, hey you dating, kenapa you cakap macam tu? Kan macam tu lah. Kau Zulaikha kata apa kat kawan dia? Dah tak ada helah dah untuk kita tipu lagi. Saya teringat satu movie lagi. Saya main seorang ni aja, saya promote movie. Tak elok sikap saya ni. Tapi satu movie ni lakonan Denzel Washington, Flight tajuk dia. Dia macam movies Tom Hanks yang Sally tu kan. Yang Denzel Washington dia sebut satu ayat tu, saya dah sampai satu tahap berbohong yang saya tak boleh bohong dah. Kalau saya bohong lagi, habis terus hidup saya. Pasal saya dah bohong terlepas, saya bohong terlepas. Jadi saya sampai satu tahap yang saya dah tak boleh cakap bohong. Saya kena cakap betul untuk reset balik hidup saya. Itu yang kebinasaan menjadi orang yang cakap bohong ni. Hidup dia akan sentiasa bohong dan terus bohong untuk selamatkan diri dia. Dia macam tupai yang terpaksa pergi ke satu dahan. Tapi kalau dicuba sekali untuk jatuh ke tanah, insya-Allah lah dia akan berjalan selesa lepas tu. Tapi kena sakit sekali lah. Itu maksud Zulaikha. Dia kata tak ada ruang dah untuk kita bohong, cakap betul lah. Maka pakat mengaku habis. Tu saya terlepas hari tu. Baik. Sebab kalau kita bohong, kita takkan dapat tutup bohong kita kecuali dengan kebohongan yang lain. Sebab tu kita kena start bercakap benar. Okey. Sambung lah, kembali yang ni balik. Maka Nabi Yaqub akhirnya pun katalah kepada anak-anak dia. Nabi Yaqub kata kepada anak-anak dia, tak apalah, sekarang ni kita hampa ketiaklah macam mana pun, pilah balik Mesir, jumpalah menteri tu. Menteri tu Nabi Yusuf lah. Tapi Nabi Yaqub tak tahu kan. Minta dia, cakap elok kat dia, cerita benda betul kat dia, nak bawa balik juga Bunyamin. Seperti mana firman Allah rakamkan kata-kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya pilah ke Mesir balik, ambil Bunyamin balik. On the way nak pi tu, tanya-tanyalah sama, pasal teringat kat Yusuf sangat-sangat dah ni. Pasal bila dah berlaku kes Bunyamin ni, lagi teringat kat Yusuf. Dan janganlah kamu berputus asa dalam memperoleh rahmat dan kebahagiaan setelah kamu ditimpa kesusahan. Ini Nabi Yaqub sebut kepada anak dia, jangan putus asa. Baik.
Dalam ayat tersebut Allah menceritakan tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf kembali menghadap kepada Yusuf di Mesir. Mereka sangat mengharapkan bahan makanan darinya dan sedekah, yang ini mengembalikan Bunyamin kepada mereka. Dia pergi sekali lagi, kali ketiga. Dan kali ketiga dia pergi pun minta juga makanan. Nah, pasal tak ada makanan sungguh ni. Kita ada bincang dah sebelum ni tu, food crisis. Minta makanan, dan lepas minta makanan minta, wahai Al-Aziz, wahai Datuk Seri, boleh tak pertimbang balik tentang Bunyamin ni, kami nak bawa balik. Nah, maka masa itulah Nabi Yusuf kata, hampa tak kenal aku ke? Tuan-tuan, kalau kita buka dalam tafsir, ulama bincang tahu macam mana boleh abang-abang Nabi Yusuf tak kenal Nabi Yusuf, sedangkan adik mereka kot, kan? Macam mana muka lari pun kenal kot, kan? Ayat muka. Maka kata para mufassirin ada dua sebab. Satu, sebab pakaian Nabi Yusuf tu memang dah pakaian kebesaran dah, dan number one rest dah. Okey, dan sampai dia tak cap. Yang kedua, kerana lorat Nabi Yusuf dah lorat ammi Mesir dah. Sampai cakap bahasa tempatan tu macam makdan kaki jalan lah, nak di Terengganu dia jalan kan, dia dah cakap Melayu, cakap Terengganu tu macam tu lah. Jadi sampai dia pun ingat macam bukan Yusuf ni orang lain kot, macam tu. Sampai Nabi Yusuf kata, hampa tak ingat sungguh ke kat aku? Masa tu baru dia perhati lah, anta Yusuf? Dia tanya Nabi Yusuf, ni Yusuf ke? Baru Yusuf cerita balik A sampai Z ni. Baik. Mereka berkata dengan penuh rasa kehairanan bila bertanya, adakah kamu ni Yusuf? Maka Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Akulah Yusuf yang apa buang dulu tu, ni saudaraku. Masa tu barulah Bunyamin keluar. Bunyamin keluar bukannya dalam pakaian yang banduan, bukan pakaian penjara, tapi pakaian yang segak. Maknanya selama ni dia pun ingat Bunyamin kena tahan dalam penjara Mesir. Rupanya duduk dengan Nabi Yusuf, dapat segala keistimewaan, dapat segala kemudahan, selesa. Sebagai satu penegasan atas ucapannya, sekaligus sebagai peringatan di atas kedengkian yang mereka sembunyikan serta usaha mereka memperdayakan kedua-duanya. Oleh kerana itu lalu Yusuf berkata, sesungguhnya Allah telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kami. Maksudnya berupa kebaikan, rahmat, perlindungan yang diberikan kepada kami. Yang demikian itu kerana ketaatan kami kepadanya dan kerana kesabaran kami di atas perbuatan kamu kepada kami, juga kerana kebaikan dan ketaatan kami kepada ayah serta kecintaan dan kerinduannya yang mendalam kepada kami. Kata Nabi Yusuf, tengok tak masa ni, sekarang aku dah duduk di atas dengan adikku Bunyamin. Kami dua orang yang hampa duk buli daripada kecil dulu, yang hampa dulu berkemain ramai. Lalu ni tengok hampa di mana, aku di mana. Dia kata. Dan aku duduk di sini ni kerana apa? Kerana rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Kerana apa dia sebut? Kerana ketaatan kami kepadanya. Taat kepada Allah, kecintaan kami dan ketaatan kami kepada ayah, taat kepada parent, mak ayah, dan kerinduan dan doa Nabi Yaqub yang mendalam kepada kami. Itu tiga kunci kebahagiaan. Taat kepada Allah, sayang, taat kepada mak ayah, dan doa daripada mak ayah yang mendalam. Maka itu kata Nabi Yusuf, sebab tu kami duduk di sini sekarang. Dan kesabaran. Satu lagi yang utama itu kesabaran. Baik. Sebab tu dalam Riyadhus Salihin ada bab khusus Imam Nawawi susun, babu sabri, bab kesabar. Dalam tu ada compilation hadis-hadis khusus tentang kesabaran, yang banyak Nabi memperingatkan tentang kelebihan dan kemanisan sabar. Ada satu hadis tu Nabi lalu kat satu kawasan kubur, ada seorang perempuan duk teriak, kehilangan anak dia, baru hilang, teriak. Maka Nabi pergi tegur, kau sabar kau. Macam tu ya. Perempuan dia beralih-beralih, dia marah Nabi. Dia kata, hang cakap pandai lah, hang tak duduk tempat aku. Dia kata tu, boleh cakap lah suruh sabar, hang tak duduk tempat aku, boleh kata. Nabi tak mahu kata apa. Nabi bergerak pi, ya. Bila Nabi bergerak pi sikit, terus para sahabat pi kata kat kok tu, kok cerkah tadi, kok tahu ada siapa? Tak tahu. Rasulullah tu, la ilaha illallah, dia tak tahu. Terus dia pergi jumpa Nabi minta maaf. Nabi tak marah, cuma Nabi kata kesabaran itu adalah bila mula-mula kamu terima musibah, terus kamu mengucapkan sabar, kamu mengucapkan redha, mengucapkan sabar. Itu makna kesabaran yang sebenar. Maknanya lepas kena satu ujian, kena tu terus kata, ya Allah, tak apa, aku sabar. Itu kesabaran yang paling tinggi, kata Nabi. Sebab ada setengah orang, dia kena, dia maki dulu, maki baru semua lebih kurang, lama-lama dia, tak apalah, aku sabar lah. Dia hang dah puas maki berdebu dah.
kan? Tapi Nabi kata kesabaran yang utama ialah kesabaran yang mula-mula dia dapat musibah, dia terus ucap sabar. Maka itu kesabaran yang tinggi nilai dari sisi Allah, dan kesabaran itu Allah akan balas. Kalau bukan di akhirat, atas dunia Allah akan balas dah. Ini Nabi Yusuf juga begitulah. Allah balas kepada mereka. Baik. Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik, kata Nabi Yusuf. Firman Allah. Okey. Ni demai bab-bab belah ni dia cuma bagi orang kata apa, dia punya hikmah cerita lah. Saya kena skip tapi yang baik. Abdul Razak berkata, Israel memberitahu kami, Israel ni nama perawi dari Abu Sinan, dari Abdullah bin Abu Huzail, aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah, famma fasalatil iru. Dia tulis Rumi ni. Ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, angin pun berhembus menghantarkan bau baju gamis Yusuf, sehingga Yakub berkata yang bermaksud, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal. Surah Yusuf ayat 94. Cerita dia, bila dia dah cerita semua tu, maka abang-abang dia pun terus buat baik lah. Kan adinda aku Abdul Wahab terus kan, sebelumnya garang marah kan lah, dia terus jadi adinda kan. Apa kata Abdul Wahab? Mana boleh panggil adinda? Belum san tak boleh panggil adinda kan. Belum san tak boleh panggil adinda. Baiklah Intan Payung kan. Maka cerita kat Nabi Yusuf, kata jomlah kita balik Mesir, kami pun rindu kat jadi bagus terus lah dan ayah sakit, mata tak nampak, rindu kat semua cerita semua. Maka Nabi Yusuf tak lah ni hampa semua balik pergi panggil, bawa ayah mai dan bawa baju aku ni pilap kat mata ayah, insya-Allah dia akan nampak. Itu mukjizat para nabi lah. Baju kita tak jadi kan. Tapi ada riwayat yang lain, baju Imam Ahmad juga antara karamah. Imam Syafi'i pernah minta cebisan pakaian kain baju luar Imam Ahmad. Bukan Imam Syafi'i minta. Imam Syafi'i minta ataupun Imam Ahmad bagi, tapi memang bagi lah. Ada dalam Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir buat main riwayat ni. Imam Syafi'i, siapa saya cerita sikit pasal ni, dia cerita kesimpulannya. Imam Syafi'i pernah mimpi Rasulullah banyak kali saya yakin. Tapi dalam kisah dalam riwayat ini, Imam Syafi'i mimpi khusus Nabi beritahu ke Imam Syafi'i tentang Imam Ahmad akan diuji. Itulah mihnah khalqil Quran dah. Memang Imam Ahmad kena teruk tuan, tahu kan, sampai kena terkeluar tulang ni, kena katok dengan khalifah, dengan pegawai-pegawai Mu'tazilah masa tu, Ahmad bin Abi Du'ad dan sebagainya. Sebelum peristiwa mihnah tu, Imam Syafi'i masa tu dah di Mesir dah. Imam Syafi'i mimpi dan Imam Syafi'i hantar anak murid dia. Allahumma salli ala Muhammad. Nama apa nama dia ni? Abu apa tau. Jadi riwayat ni Imam anak murid dia cerita balik, Ibnu Katsir nukil balik dalam Bidayah wa Nihayah. Maka anak murid ni bawa surat tu. Risalah Al-Imam Syafi'i ila Imam Ahmad, tajuk subtopik dalam kitab tersebut. Surat Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Maka anak murid Imam Syafi'i ni bawa pergi jumpa Imam Ahmad di Baghdad, bagi surat tu. Imam Ahmad tanya, hang buka tak? Kita tak buka. Maka buka baca. Bila Imam Ahmad baca, Imam Syafi'i cerita lah, aku mimpi Rasulullah dalam mimpiku beritahu yang hang akan diuji dan sebagainya lah. Maka tak apalah, adalah beberapa nasihat, saya tak cerita detail lah. Cuma lepas tu Imam Ahmad buka jubah luar dia ni, kan depa tutup guru kan ada jubah dalam dan jubah luar tu kan. Buka jubah tu bagi dekat budak muda ni, bagi begitu ya. Saya tak ingat, saya baca dah tapi saya tak ingat. Saya takut nak cerita, takut saya salah nukil lagi. Saya tak ingat Imam Syafi'i minta ke Imam Ahmad bagi, tapi memang bagilah. Okey. Takut malam ni takut kita silap, jadi saya tak ingat minta ke bagi. Tapi memang bagi. Okay. Jadi pemuda ni bawa balik sampai di Mesir. Imam Syafi'i tanya, bagi tak? Bagi. Tak apalah, apa reaksi dia? Dia teriak dan sebagainya lah. Tu ada dikirim apa tak? Imam Syafi'i tanya. Lepas tu Imam Syafi'i, pemuda ni tunjuklah jubah luar Imam Ahmad. Imam Syafi'i kata, terima kasih. Pemuda dia kata, aik tu guru, ni dah bagi kat saya. Nampak tak? Dia pun berebut tinggalan asar para ulama. Dia bagi kat saya. Imam Syafi'i kata, dia bagi kat hang, dia pas kat aku. Ni saya terjemah bahasa kita ni. Dia bagi kat tangan saya, dia bagi kat saya lah kot. Imam Syafi'i kata, dah bagi kat aku. Okey, Imam Syafi'i kata, kalau anak kesan juga, Imam Syafi'i ambil kain jubah tu rendam. Ayat tu bagi kat pemuda ni.
Nanti saya Umar riwayat tu ada, saya simpan di rumah. Saya pun cakap ni pasal tak plan nak cerita yang tu, tapi dah baca yang ni teringat nak cerita yang tu. Tapi memang Imam Ahmad banyak karamah, Imam Syafi'i juga banyak tentu. Tapi karamah Imam Ahmad ni dia maklum, masyhur dibicarakan banyak karamah dia. Nah, karamah. Sebab tu kita kena sebut, karamah ni bukan tentu hanya pada pada geng-geng yang dikatakan tok guru tarekat saja, yang nama-nama yang rare-rare kita pun tak pernah dengar. Imam-imam mazhab banyak karamah. Para sahabat Nabi banyak karamah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar banyak karamah. Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid tuan-tuan, Sa'id bin Zaid ni bapa dia Zaid bin Rabi', Zaid bin Amir, orang yang pergi cari agama tauhid tapi tak sempat jumpa. Sebelum dia mati dia angkat tangan, ya Allah, aku cari kamu dah ya Allah. Aku nak sembah Allah dengan cara yang betul tapi aku tak tahu. Aku cari macam-macam orang tanya, depa pun tak tahu. Maka aku buat cara ni. Dia sujud. Dia terus sujud lama di tanah, menghambakan diri. Maknanya apa? Fitrah manusia memang begitu. Bila kita rasa total loss dah kita ni, akan sembangkan muka kita ke tanah, minta lah Allah bagi kat kita panduan kan. Itu yang Zaid bin Amr buat. Kemudian dia angkat tangan, kemudian dia kata, ya Allah, semua orang kenal dah masa tu, cuma tak tahu cara yang sebenar. Zaid bin Amr ni ada kelompok dia. Zaid bin Amr, Waraqah bin Naufal. Ini depa ni geng-geng yang duduk zaman jahiliah tapi tak ikut orang jahiliah. Seorang lagi geng depa perempuan. Siapa nama dia? Umaymah binti Abdul Muttalib, mak belakang Nabi. Umaymah ni lah mak Zainab. Umaymah ni kahwin dengan Jahshin bin Rabi'. Jahshin kahwin dengan Umaymah, dapat Zainab bin Jahshin. Zainab ni Nabi minang dia untuk kahwin dengan Zaid bin Harithah. Nikah sah, cerai, Nabi pula menikah dengan dia. Itu nasab lah. Tapi Umaymah antara kawan dengan Zaid. Baik, Zaid ni dia doa, ya Allah, tak apalah kalau aku tak sempat jumpa Nabi tu, depa duk tunggu Nabi akhir zaman, Rasulullah lah, Nabi Muhammad. Memang Zaid dah jumpa Rasulullah dah pun, siap makan sekali lagi, duduk sekali. Nabi offer dia, main makan daging sikit makcik. Zaid kata, aku tak mau makan sembelihan yang bukan kerana nama Allah, aku tak makan. Padahal daging tu Zaid yang sembelih, Zaid bin Harithah yang sembelih, anak angkat Nabi. Maka Zaid biasa tanya, pakcik tunggu apa? Aku tunggu Nabi akhir zaman. Padahal dia duduk dengan Rasulullah. Masa tu Rasulullah tak jadi Nabi lagi. Maknanya, tapi dia duduk tunggu Rasulullah kan. Tapi dia wafat dulu. Dia meninggal dulu sebelum kerasulan Nabi. Tapi dia doa kepada Allah, ya Allah, kalau aku tak sempat jumpa Nabi itu, jadikanlah anak aku Sa'id ini pemuda yang ikuti Nabi itu dan juga berjuang bersama dengan dia. Memang Sa'id bin Zaid ikut Nabi, sahabat yang sabiquna awalun, sahabat yang awal peluk Islam, sahabat yang ikuti semua perang kecuali perang Badar. Tapi ulama letak dia juga dalam perang Badar sebab masa perang Badar dia jadi special branch untuk pasukan Islam. So dia juga Badriyin, ahli Badar. Pasal apa boleh pergi sampai sana. Saya dapat karamah. Jadi Sa'id bin Zaid ni dia menikah dengan Fatimah binti Abu Bakar. Dia yang Sayyidina Umar penampak berdarah. Dia Sa'id bin Zaid ni. Baik. Dia kahwin dengan Fatimah binti Abu Bakar, dan kalau dia tak kahwin dengan Fatimah binti Al-Khattab, adik Sayyidina Umar. Kalau dia tak kahwin dengan Sayyidina Umar, Allahumma salli ala Muhammad. Awak kalau sangat ni. Bukan derian tadi tuan, pening kepala sikit kan. Kalau Sa'id bin, saya ada GERD dan anxiety tuan-tuan, derian tak boleh makan, gas. Tapi tadi geram. Pergi sekolah junjung hari-hari lalu derian. Beli juga. Beli buat malam ni, pening. Tak maaf tuan, saya tak mabuk pun ni, derian lah. Sa'id bin Zaid ni kalau dia tak kahwin dengan Fatimah binti Al-Khattab pun, dia tetap anak belakang pupu Sayyidina Umar. Tu cerita dia. Tapi dia kahwin dengan ni lah, mak belakang pupu dia. Baik. Antara karamah dia, saya cerita sikit dia. Okay, saya nak balik pada Nabi Yusuf ni. Antara karamah dia, pernah satu ketika seorang perempuan tua nama Arwah. Perempuan ni fitnah dia. Dia pun ni duduk tanah sebelah-sebelah. Masa tu dah ada batu tanah dah ada tuan-tuan. Tapi batu tu dah lama tak nampak, tenggelam batang pasir kan. Maka dalam panggu Sa'id bin Zaid ada telaga. Maka Sa'id bin Zaid pakai dah telaga tu tanah dia. Tapi perempuan yang nama Arwah ni duk pergi cerita habis kat orang. Kita hantar dah Sa'id bin Zaid tu, nama je sahabat Nabi. Dia dah balah pergi tu panggan aku. Tanah tu tanah aku. Dia duk gunakan dia punya agama dia, duk gunakan imej sahabat Nabi dia. Dia kenal kita orang awam ni. Maka masa tu tuan-tuan, orang cepat terpengaruh dengan, minta maaf lah dalam video nanti, orang mudah terpengaruh dengan orang perempuan, banyak kata-kata. Selalu betul lah kalau bergaduh lelaki perempuan. Betul lah, dalam ni orang kata
susah nak menangkan perempuan, betul ya kan? Contoh Johnny Depp menang, peguam dia perempuan kan. Maka orang terpengaruh dengan kata-kata arwah ni, tambah-tambah dia pula makcik. Maka masa tu orang nak sebak dah, tu dia Pak Lebay menipu, macam tu lah kot kata kat dia kan. Kata kat dia, maka dia terasa hati, maka dia pergi minta arwah ni tarik balik. Arwah tak pun tarik balik. So dia kata, aku tahu makcik ni murung, ni penggan aku, dia pun tahu, tapi saja dia nak sebab buruk. Tapi cerita ke orang keburukan artis tak jadi hot cerita tu. Hantar dah artis baru ni dia tumbuk jiran dia. Biasa. Hantar ustaz seorang tu baru ni, yang tu hot cerita tu, baru FYP kan. Maka bila jadi macam tu, viral lah cerita ni. Masa tu lah Said Mazid angkat tangan doa, ya Allah binasakan dia. Masa tu mai banjir besar, habis Madinah masa tu, tanah jadi lembap, terendam tanah, naik nampak batu tu, dan ternyata batu sepadan itu belah dia. Lepas tu Allah butakan mata makcik ni, dan dia mati jatuh dalam telaga tu pula. Sampai ke sudah beberapa tahun dah berlalu dah, jadi perbualan mulut orang di Madinah, jangan sampai jadi macam arwah. Maksudnya kena sumpahan Zaid, doa Zaid, Sa'ad bin Zaid, Sa'id bin Zaid, sama macam Sa'ad bin Abi Waqqas juga begitu. Kuasa doa mereka sangat power lah. Itu karamah yang Allah bagi kepada mereka. Ini Nabi Yusuf mukjizat. Yang pakaian Nabi Yusuf, asar tinggalan kesan Nabi Yusuf itu jadi ubat, jadi syifa. Dulu ingat satu zaman orang pakai cincin kayu kokor kan? Ada ingat tak? Cincin kayu kokor, rendam layak suruh minum. Kalau tangan dia berdaki menyakit macam-macam, dia rendam. Tak nayah kita tuan-tuan. Tapi kalau kita kata masa tu, orang tak mereka ni tak percaya, ini zaman Nabi Nuh punya bahtera. Yalah, kalau betul kayu kokor tu Nabi Nuh, tak apalah, tapi bukan kayu kokor tu kan. Bahaya juga pemahaman macam tu kan. Saya pernah kena member bagi, kena minum juga. Bila sampai besar peringat, daki dia aku minum kan. Tapi dulu orang tak boleh kata macam ni. Orang akan kata kita macam-macam label. Tapi sekarang saya rasa orang dah terbuka dah kot, no? Alhamdulillah, wacana agama subur di Malaysia orang dah terbuka dah. Kita dah berani mengkritik bab-bab yang macam tu. Baik, maka tuan-tuan, Nabi Yusuf bagi baju dia. Ada di Quran tuan-tuan, siapa yang hafal surah Yusuf, dia kata apa? Izhab biqamisi haza kan. Bawa pi dengan bawa komis, baju komeh kau ni, baju dalak, baju t-shirt kau ni, bawa pi. Lomok di muka ayah ni, dia akan celek. Maka masa dia bawa balik baju Nabi Yusuf tu, masuk saja custom, masuk saja sempadan. Dalam ni kata apa? Sejauh 80 farsakh. Kita kata dah 80 kilo, kita kata macam tu. Masuk saja di Bukit Kayu Hitam. Dia start Nabi Yaakob duduk ni dah bau dah macam tu. Masuk saja Nabi Yaakob dah bau. Dia kata, aku bau t-shirt anak aku Yusuf. Masa tu orang berkata, katalah betul ke orang tua ni kan. Itu yang Nabi Yaakob kata tu. Kalau orang tak kata aku gila, aku nak beritahu memang aku bau sungguh t-shirt anak aku itu. Sampai kat Nabi Yaakob pun, anak pun lomok di muka Nabi Yaakob, memang celek. Dan ceritalah kat Nabi Yaakob semua cerita. Maka Nabi Yaakob seronok, maka dia berkata, jomlah Yusuf panggil kita pergi Mesir ramai-ramai. Itu cerita dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ajak Nabi Yaakob pergi Mesir ramai-ramai. Ajak pergi Mesir ramai-ramai. Semua pakat pi. Dan masa pi tu tuan-tuan, mereka pakat duduk mengadap Nabi Yusuf. Tu Nabi Yusuf duduk di atas, adik-beradik semua sebelah orang ni duduk di bawah. Nabi Yaakob ada, ayah, mak dia ada. Maka ketika tu Nabi Yusuf kata kepada Nabi Yaakob, ayah ingat tak mimpi cik dulu? Sebelah bintang, bulan dan matahari sujud kepada cik, hormat kepada cik. Cik rasa ni lah maksudnya. Sekarang cik duduk di atas tahta, sebelah bintang adik-beradik, ayah matahari, mak bulan duduk di bawah. Itu makna pengakhiran mimpi tersebut. Itu kisah Nabi Yusuf AS. Baik, ada masa sikit lagi saya nak pergi kepada pasca kejadian tersebut. Tapi sebelum Nabi Yaakob dan Nabi Yusuf duduk tepi tu, dalam Quran sebut warafa'a abawaihi 'alal arsy. Sampai saja Nabi Yaakob kat istana tu, balai lorong seri tu, Nabi Yusuf turun, tarik tangan Nabi Yaakob dan mak dia naik duduk di atas bagi rasa. Macam kita konvo, mak ayah kita mai, kita ambil kita punya robe tu letak bagi ayah kita pakai kan, macam tu kan. Nak bagi rasa seronok kan. Main duduk mak ni. Makanya dia kata kepada ayah dia, ayah, inilah takbir mimpi cik dulu ni.
Yang mana cik duduk di atas, sebelah bintang, bulan dan matahari menghadap cik, hormat, sujud kepada cik. Sujud tu sujud hormat. Baik. Maksudnya kedua-dua orang tuanya dan saudara-saudaranya yang seramai 11 orang bersujud kepadanya untuk memuliakan dan menghormatinya. Dan menghormatinya. Baik. Disyariatkan bagi mereka yang demikian itu. Okey, maksudnya masa tu boleh lah. Law tak boleh. Baik. Pasal law ni hormat lah. Baik. Kemudian lepas pada peristiwa tu, panjang sikit ni, dia cerita tentang kematian Nabi Yaqub. Dah elok semua dah Nabi Yaqub meninggal dunia. Dan sebelum Nabi Yaqub meninggal dunia, Nabi Yaqub tanya kepada anak dia satu soalan yang popular dalam Quran. Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, lepas pak mati hampa nak sembah siapa? Jadi dia jawab sembah Allah kan. Itu kita kena soalan Allahu Akbar. Soalan kita kena tanya anak-anak kita sebelum kita mati. Isyak masuk ya tuan. 4 minit lagi. Saya cuba habis sampai isyak je tuan. Nampak orang dua ni semua ni. Doktor pesan dah jangan makan. Makan juga. Allahu Akbar. Saya habis sikit tuan. Tak izin. Baik. Maka tuan-tuan, lepas tu Nabi Yaqub pesan, lepas ayah mati, bawa ayah, makamkan ayah dekat sebelah kubur Nabi Ibrahim. Maka dalam riwayat ni kata kubur Nabi Ibrahim ada di sepadan Mesir, di dalam gua. Dalam ni sebut. Saya baca dah semalam ni. Ni saya nak baca dia pening. Tapi ada dah dalam gua. Maka Nabi Yusuf hantar para pegawai dia semua pergi cari dan pergi simpan di situ. Sampai sekarang masih ada. Tapi di mana tak tahu. Kubur yang betul-betul sahih Nabi siapa? Rasulullah seorang. Kubur Nabi-Nabi yang lain wujud, memang ada, tapi tak tahu di mana. Ada satu kubur yang Nabi Musa. Rasulullah kata kalau aku pergi di situ, masa tu aku tunjukkan apa mana satu kubur Musa. Tapi tak tahu di mana. Tapi kubur-kubur Nabi yang ada ni betul ke? Mungkin betul, mungkin salah. Kita kena pegang macam tu. Tapi Rasulullah sahih dah betul. Itu bilik Aisyah tu, kubur Nabi tu. Baik. Kemudian lepas Nabi Yusuf hantar arwah jenazah ayah dan Nabi Yaqub, maka lepas tu dia pun melalui kehidupan yang selesa semua. Okey, sebelum Nabi Yaqub meninggal, Nabi Yaqub tarik anak dia yang nama Yahuza tu. Kan ada seorang nama Yahuza kan? Ruwaibil, Syam'un, Yahuza, Yashaqar, semua tu kan. Yahuza, salah seorang tu nama Yahuza. Nabi Yaqub sempat tarik Yahuza sebelum meninggal. Dia kata Yahuza, nanti daripada anak cucu hang akan keluar seorang Nabi. Beritahu. Nabi Musa. Baik. Bukan Nabi Musa. Sat. Ni Musa ke? Yusuf, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Musa. Baik. Nabi Musa betul? Musa. Baik. Maka tuan-tuan, kemudian habislah bawa pergi jenazah, pergi sempurnakan semua. Kemudian Nabi Yusuf mohon diwafatkan. Lepas pada tu selesai semua hidup dalam keadaan aman damai, maka Nabi Yusuf doa kepada Allah agar kemudian setelah Yusuf menyelesaikan semua tugas sebagai anak, sebagai menteri, sebagai adik-beradik semua ni, maka setelah sempurna dan semua anggota keluarganya telah berkumpul kembali, Yusuf tahu bahawa kehidupan dunia ini tidaklah abadi, kerana semua yang ada di bumi ini akan binasa. Setelah kesempurnaan tidak ada yang lain lagi kecuali kekurangan. Ini peribahasa Arab. Setelah sempurna sesuatu tidak ada yang lain dah melainkan kekurangan. Iza tamma syai'an, dia peribahasa, dia tak boleh terjemah macam tu. Dia peribahasa, bahasa sedap lagi. Tapi maksud dia, bila sempurna setiap sesuatu, maka akan terselahlah kecacatan dia. Nak tahu apa benda yang kurang, apa benda yang ni, bila dia sempurna. Lepas habis sempurna tak ada apa dah kurang. Sebab tu setelah Islam ini sempurna, apa yang kurang? Nabi telah dipanggil pulang, wafat. Sebab tu al-yauma akmaltu lakum dinakum tu, ayat tu sahabat yang faham dengar, masa dia turun ayat tu dia pada sedih dah. Dia beritahu ayat ni turun tanda Nabi akan meninggalkan kita. Baik. Maka bila Nabi Yusuf dah tengok semua sempurna dah, macam kita lah, bila kita Allah telah beri kepada kita sempurna dah nikmat, ketahuilah akan ada benda yang kurang lepas ni. Sama ada kesihatan akan ditarik, sama ada kita sendiri akan dipanggil pulang, ataupun anak cucu kita mungkin, atau tak tahulah, akan ada. Nabi Yusuf
faham benda ni. Sebab itu hakikat dunia. Dunia ini sementara, dan kerana sifatnya sementara, dia tak akan mampu membekal sempurna. Jadi kenapa kita memburu sempurna dalam dunia yang sementara ni? Dunia tak akan mampu bagi sempurna kat kita. Baik. Maka dia memuji Tuhannya dan mengakui keagungan dan kebaikan dan kurnianya, dan dia memohon kepada Allah agar dia diwafatkan. Ini Nabi Yusuf doa dalam keadaan Islam dan dipertemukan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Bermaksud dipertemukan dengan roh para nabi yang soleh. Baik. Nabi Yusuf duduk dekat langit, langit yang keberapa? Langit yang ketiga kan, dalam syarah sahih, dalam hadis sahih Muslim, dalam babul Mi'raj Nabi tu. Nabi naik satu-satu langit, jumpa setiap nabi kan. Nabi Yusuf dekat langit nombor 3 kot. Yang Rasulullah kata, aku melihat ada 5 nisfu, separuh kecantikan yang ada pada dia. Sikit gitu lah. Nampak macam boleh balik ni. Kita cuba sikit gitu. Baik. Maka Nabi Yusuf minta doa agar diwafatkan. Okey. Okey. Maka terbit persoalan, bolehkah doa agar mati? Kan? Baik. Permohonan sebegitu mungkin diucapkan ketika dia menghadapi kematian. Sebagaimana Rasulullah ketika menghadapi kematian juga memohon agar roh baginda diangkat ke tempat yang tinggi, al-mal'ul a'la. Dan Nabi mengucapkan Allahumma fi rafiqil a'la, Allahumma fi rafiqil a'la, Allahumma fi rafiqil a'la. Ni yang sahih kata-kata Nabi sebelum wafat. Nabi minta agar Allah angkat darjat Nabi, duduk dekat dengan kekasih Allah yang lain sebelum Nabi menghembuskan nafas terakhir. Maka kata Ibn Katsir, mungkin yang Nabi Yusuf minta ni mungkin masa ni tengah sakarat dah kot. Tu yang diminta agar dinaikkan darjat dia tu. Tapi kalaulah bukan masa tu, salah ke tak salah minta mati? Dia main persoalan. Baik. Okey. Okey. Ada satu asar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, hadis mauquf, tidak ada seorang Nabi pun sebelum Nabi Yusuf yang mengharapkan kematian. Maknanya Nabi Yusuf adalah Nabi pertama yang dia ask for death. Dia mengharapkan kematian. Bukan ask, dia mengharapkan kematian. Nabi Musa tak mau. Sampai penampak malaikat maut. Dibincangkan, memang sahih hadis tersebut. Cuma kita dah bincangkan kenapa penampak tu. Maka adapun dalam syariat kita, yakni Islam, kita dilarang berdoa memohon kematian. Kita tak boleh doa kematian. Kita tak boleh minta mati. Namun kecuali pada saat-saat berlakunya fitnah, boleh. Sebagaimana satu hadis mauquf daripada Muaz bin Jabal pernah kata, hadis ini dalam Musnad Ahmad. Kata Muaz bin Jabal, jika engkau hendak menurunkan fitnah pada satu kaum, maka wafatkanlah kami menuju kepadamu tanpa terkena fitnah. Kata Muaz bin Jabal, kalau nak berlaku apa-apa fitnah kat satu-satu kaum, kalau ditakdirkan aku duduk dalam tu, bagilah aku mati dulu ya Allah. Itu yang kita duk kata tu, yang mak ayah kita duk kata tu kan. Zaman Dajjal ni teruk tuan-tuan, mati dululah. Yang tu lah maknanya tu. Takut tak mampu. Tenang rasa kita mampu lah kalau kita hidup lagi 50 tahun. Fitnah apa nak main masa depan ni? Fitnah sekarang pun saya fikir tak mampu lah ni. Makanan tak cukup, orang jahat ni tak ada limit dah. Orang hilang kemanusiaan, orang zalim, tetak orang, tak tahu nak habaq lah. Macam mana anak kita yang kecil nak besar esok nak berhadapan dengan masyarakat yang zalim? Saya khawatir. Tuan-tuan yang dalam ni, mungkin yang ada umur 60, tuan-tuan flashback hidup tuan-tuan 50 tahun dulu, masa tuan-tuan dah jam 4. Tuan-tuan terfikir tak kita akan main satu zaman yang nak sembahyang pun susah di masjid? Kan? Tak terfikir. Jadi cuba kita fikir lagi 40 tahun ke depan, apa benda yang nak berlaku yang kita tak terfikir lagi ni, yang lagi dahsyat nak main. Dengan perang, dengan cuaca macam-macam. Betul orang bincang tentang apa? Sekarang kita berada pada titik matahari yang less aktif, kan? Tuan-tuan ada kan dalam sains orang bincang sekarang. Kita telah masuk pada fasa yang matahari kurang aktif. Dah masuk fasa tu dah. Titik-titik hitam dia makin kurang tu. Dia tengok dalam blog sains dia berbincang benda ni. Itu sebab sekarang ni penyakit banyak, tumbuh-tumbuhan tak subur, tak ada zat banyak. Pasal kurang zat matahari tu.
Kemudian sekarang rumah-rumah sekarang apa kan tak ada tingkap kan, rumah taman semua rapat-rapat. Jadi pengaliran udara tak masuk. Jadi anak-anak pun banyak demam, kerak kan. Banyaklah sekarang ni. Dulu nak dengar demam susah lah, kerak demam, lepas baik demam pula, lepas baik demam pula, abang baik kakak adik pula demam. Fitnah apa nak main ni? Lepas ni kita nak kena apa pula? Kan? Saya kadang-kadang pernah satu peringkat zaman Covid tu, saya kata mujuklah main Covid ni kau tengah muda. Saya fikir tu, macam mana lah orang tua-tua umur 70-80 main Covid ni, takut tu. Hai, esok saya umur 80 lebih pada Covid nak main, kita tak tahu. Dia begitu juga tuan-tuan. Jadi kata Muaz bin Jabal, kalau nak main satu-satu fitnah kat satu-satu kaum, ya Allah, kalau ditakdirkan, bagilah aku mati dulu. Dibincangkan di sudut itu dalam syariat kita boleh. Tapi bila saja-saja minta, tak boleh. Oi, batu belah batu bertangkup, telahlah aku, tu tak boleh. Kerana kepunan teluk temakul saja tak boleh. Ya. Apa dalil? Kita belajar kena ada dalil. Ibnu Katsir buat main dalam ayat Quran surah Maryam ayat 23. Maryam doa kepada Allah, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan wa kuntu nasiyam mansia. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tak bererti lagi dilupakan. Masa dia kena uji mengandung tu kan, kita kalau aku mati sebelum ni. Bahkan dalam hadis ketika mana perang Jamal kan, apa nama ni, Zubair syahid, Talhah syahid, beberapa ramai sahabat-sahabat yang lain syahid. Sayyidina Ali turun pi teriak. Jadi kita kalaulah aku mati 40 tahun dulu, maknanya kalaulah aku mati aku tak ada sekarang. Maksudnya mohon mati agar dielakkan fitnah boleh, tapi mohon mati saja-saja tak boleh. Dalam agama kita tak boleh. Baik. Dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, Anas bin Malik, kata Nabi, hendaklah seseorang tidak mengharapkan kematian kerana suatu musibah yang menimpanya, maksud yang telah menimpanya. Jika dia seorang yang baik, mungkin saja akan bertambah baik, dan jika seorang yang jahat, dia akan sempat bertaubat. Tapi hendaklah dia mengucapkan begini, Nabi ajak kita, kalau main musibah tertentu, ucap macam ni, ya Allah, dia tak bagi hak bahasa Arab ni, saya baca Rumi ni. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Itu juga kita ucap kat orang yang kita pergi ziarah kalau dia sakit. Jangan pergi abang depan dia, moga hang mati, tak payah. Kita dalam hati. Saya pun begitu. Saya rasa tuan-tuan pun macam tu. Bila kita baca Yasin kat orang sakit, dan kita tengok dia teruk sangat dah, kita doa lah hati, ya Allah, kalau elok dia pergi, biar dia pergi secara aman. Kalau elok dia hidup, bagi dia hidup. Lepas-lepas kita baca, esok tu dia mati. Keluarga marah, apa panggil jemaah sutra prima main baca Yasin, esok mati. Tak. Mungkin doa penduduk ini Allah terima, bermaksud biar dia pergi lah. Kalau dia hidup pun nanti akan sakit badan dia, akan sakit anak beranak dia kan. Jadi apa yang baik untuk dia, jadikanlah ya Allah. Baik, sikit lagi dalam duk sakit tadi tu, sama sikit lagi Kemudian Nabi Yusuf juga wafat, dan dia juga pesan agar dia itu dimakamkan di Mesir. Saya nak cerita satu cerita tuan-tuan pasal doa minta mati ni, pasal seorang panglima nama Abu Qilabah. Abu Qilabah ni jadi perbahasan dalam As-Siqat. As-Siqat ni karangan Imam Ibn Hibban. Dia masukkan senarai nama orang-orang hebat, para perawi yang siqah ni. Dia masukkan nama Abu Qilabah. Abu Qilabah ni nama dia Abdullah bin apa, tapi Abu Qilabah ni laqab dia. Cuba perbahasan Abu Qilabah ni dia siapa? Dia adakah dia tabi'in ataupun dia sahabat Nabi? Sebab dalam YouTube glamour kisah yang kata sahabat Nabi terakhir mati, dia pun nama Abu Qilabah kan. Saya cari di dalam Isabah fi Tamyiz Sahabah Ibn Hajar, dan juga di dalam Muqaddimah Ibn Salah, dia umai senarai nama sahabat yang terakhir wafat, nama Abu Qilabah tak ada. Antara yang terakhir wafat banyak, macam Anas bin Malik, antara yang terakhir, bukan yang paling terakhir. Sebab Ibn Salah dia tak letak sahabat yang paling lah wafat, dia tak tahu macam tu. Dia cuma letak sahabat yang paling lah wafat dekat Iraq siapa, sahabat yang paling lah wafat dekat Madinah siapa, sahabat yang paling lah wafat dekat Basrah siapa. Dia buh macam tu. Jadi tapi nama Abu Qilabah tak ada. Kalau dulu saya memang akan sampaikan dalam kuliah, tapi sekarang mungkin kita berhati-hati, maka saya cari memang tak ada.
Tetapi memang ada riwayat yang mengatakan Abu Qilabah ni sahabat yang terakhir. Tetapi yang paling kuat, ni saya umum yang paling kuat, Abu Qilabah ni dia wafat tahun 104. Kalau 104 Hijrah, maknanya lewat dah tuan-tuan. Sebab Umar Abdul Aziz tabi'in wafat 101. Anas bin Malik antara yang terakhir pun wafat 90 Hijrah. Kalau Abu Qilabah ni sahabat Nabi 104, betul lah dia terakhir. Tetapi kita tak jumpa sabit pertemuan tu dia dengan Nabi. Tetapi yang pasti dia memang bertemu dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Sebab tu dalam hadis, dalam riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Hibban, dia petik daripada Al-Auza'i punya riwayat ini, mengatakan yang satu orang tua duduk tengah kemah tu, ada cerita tu di YouTube terkenal. Last sekali Abu Qilabah ni disebut sebagai, beliau ialah sahabat Ibnu Abbas. Dia bukan sahabat Rasulullah, sahabat Ibnu Abbas. Mungkin dia tak sempat jumpa Nabi, mungkin Nabi wafat, dia lahir, ataupun masa tu dia duduk di luar Madinah. Okey. Baik. Abu Qilabah ni ada beberapa kisah yang dinisbahkan atas nama dia. Satu kisah tu lah yang viral dekat YouTube tu. Tuan-tuan carilah, tak sempat cerita dah, 95 minit dah. Yang apa nama ni, tentang dia tak ada tangan, tak ada kaki, mata pun tak nampak, mulut saja elok, kan? Duduk berzikir kepada Allah dalam kemah di tengah-tengah padang pasir. Pemuda ni mai jumpa dia, tanya, "Pak cik ni apa punya bagus?" Dia berzikir, puji Allah, puji Allah, puji Allah ni. Sedangkan pak cik nak syukur apa? Pak cik tak ada apa ni. Maka pak cik ni kata, Abu Qilabah ni kata, tak ada apa-apa. Kalau langit runtuh, tak relai aku. Kalau laut loncat ke darat, tak lemah aku. Kalau gunung berapi tiba-tiba meletus dekat bukit padang pasir tu, tak terbakar aku, dia kata. Adakah semua tu berlaku? Tak berlaku. Tak syukur lagi, dia kata. Terbuka minda budak ni. Pasal budak ni duk nampak nak syukur, cuma kena nikmat yang nampak. Pakcik tangan tak ada, kaki tak ada, mata tak nampak, duk bersyukur apa? Kata Abu Qilabah, ni langit tak runtuh, ayat laut tak lompat mai kat kita. Kita banyak kan. Terkejut budak ni. Maka budak ni terus minta maaf, kata, kalau macam tu pakcik ada apa-apa yang saya boleh khidmatkan pakcik. Maka pakcik ni berkata lah, anak aku seorang, dia lah duk jaga aku. Bila masuk waktu sembahyang, dia bawa aku pergi sembahyang di masjid. Habis sembahyang, aku memang menyorok tangan ni balik. Serta dia menyorok, ya. Pergi cari isap anak aku, dia tak balik-balik lagi. Kawan ni pun pergi cari. Pergi cari, jumpa singa duk berumun, kan? Memang ada riwayat ni, ya. Maka memang singa berumun satu mayat budak muda, dan budak muda tu adalah anak pakcik tadi. Dia balik, dia bebas kat pakcik tu. Pakcik dia tak gamak nak habang dah. Pasal pakcik ni cuma ada anak dia seorang lah yang duk khidmat untuk dia. Tiba-tiba anak dia mati dulu, kena baham dengan binatang buas pula. Jadi budak ni pandai. Dia pun cerita, dia kata, pakcik ingat ada kisah Nabi Ayub? Ingat ada yang Allah tarik balik anak dia? Ingat ada yang Allah tarik balik harta dia? Ingat, satu-satulah. Jadi pakcik pun, anak pakcik saya jumpa tadi meninggal dunia dah, binatang baham. Abu Qilabah senyum, kata, alhamdulillah lah dia mati dulu pada aku. Dia pun doa-doa, dia pun meninggal. Tu saya nak petik cerita tu sebenarnya. Kemudian barulah pemuda ni bawa balik dia, kan, jumpa dengan pegawai kata, dia ni sahabat Ibnu Abbas, ulama besar, perawi siqah. Khalifah nak ambil dia jadi qadhi, dia lari tu, dia menyorok tang ni, dia tak mau jawatan sampai menyorok. Itu Abu Qilabah. Satu lagi kisah Abu Qilabah pun viral juga, yang cerita pasal budak muda dekat perkampungan Ar-Raqah. Masa tu berlaku pertempuran Syiah Sunnah. Ini zaman Umar Abdul Aziz. Sebelumnya Sulaiman bin Malik, kan, mana dia hantar panglima Abu Qilabah juga. Tu kena between mana satu. Pun begitu juga, dia pergi bantu pasukan ni. Akhirnya, cerita panjang ni, saya nak ringkaskan. Budak muda mai offer diri dia nak join dengan pasukan Abu Qilabah ni. Dia tak bagi. Budak ni nama Muhammad, budak umur belah-belah tahun, 11 tahun. Akhirnya budak nak ikut juga. Ringkas cerita, budak dia kata kat Abu Qilabah, panglima Abu Qilabah ni, siapa kamu nak halang ketika mana syurga dengan saya semua sejengkai? Siapa kamu nak halang saya? Terus Abu Qilabah sign, okeylah masuk tentera. Masuk tentera, kena tibai, mati dia. Bila mati, habis perang, puas balik rumah, mak dia tua dah, mak budak kecil ni. Maka dia tanya, mana anak aku? Dia dah meninggal dunia. Anak dia seorang lagi perempuan, dengar abang dia meninggal, anak dia perempuan pun meninggal dunia. Perempuan ni buat balik anak anda ni, balik pergi rumah nak uruskan jenazah. Abu Qilabah yang panglima ni ikut balik rumah.
pasal tak gamuk, pasal makcik ni tua. Dialah yang botokkan rambut dia, dia ikat rambut, dia bagi kat Abu Kilabah sebagai tali kekang kuda. Nah, ini riwayat ni. Dalam tarikh Ibn Hisham tak silap saya. Maka sampai di rumah, dia doa kepada Allah. Dia kata, suamiku dah mati, anakku yang lelaki dah mati, anakku yang perempuan dah mati. Ya Allah, matikanlah aku. Dia mati. Saya nak petik cerita tu sebenarnya ni. Jadi, tapi kisah ni tak kuat lah. Tapi kisah yang pertama tadi kuat. Sebab Ibn Hibban masuk biografi dia, letakkan kisah tu dalam Tabaqat As-Siqat Ibn Hibban. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah berjaya juga habis 9.20. Pening tadi ingat tak ada habis lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa lamal malakatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Bulan depan kita sambung Nabi yang baru lah, Nabi Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.